Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid sekalian? Pada kali ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita unit keempat manusia. Tajuknya ialah Mari Mengelas. Standard kandungan kita ialah Deria Manusia. Standard pembelajaran mengelaskan objek mengikut ciri yang dikenal pasti. Murid-murid juga boleh merujuk buku teks muka surat 34 sehingga 35. Objektif pembelajaran kita di akhir PDPR ini, murid dapat memerihalkan ciri objek menggunakan pelbagai deria serta dapat mengelaskan objek yang diberikan mengikut ciri yang dipilih. Hafiz dan Alia berada di gerai buah-buahan. Mereka membeli beberapa jenis buah-buahan. Iaitu dia ada buah ciku, buah apple, buah oren dan juga buah kedondong. Mereka menggunakan deria rasa dan penglihatan untuk mengenal pasti ciri buah-buahan tersebut. Ciri buah-buahan, okey, kita dapat nyatakan ciri buah-buahan ini menggunakan jadual. Okey, baik, kita ada buah ciku, apple, oren dan kedondong. Jadi kita dapat cirikan mengikut rasa dan bentuk. Okey, baik, kita pergi satu persatu. Kita lihat ciku, apakah rasa ciku? Ciku rasanya manis dan bentuknya pula ialah berbentuk bujur. Kemudian buah apple pula, buah apple rasanya manis serta bentuknya ialah bulat. Manakala buah oren pula rasanya masam serta bentuknya ialah bulat. Bagi buah kedondong pula, lihat. Dan murid-murid pernah rasa tak buah kedondong apa rasanya? Ya, buah kedondong rasanya masam dan bentuknya ialah berbentuk bujur. Jadi, kita dah dapat mencirikan buah-buahan ini mengikut dua ciri, iaitu sama ada rasa ataupun bentuk. Ciri-ciri buah-buahan ini kita dapat lihat dalam jadual. Mari kita kelaskan buah-buahan ini berdasarkan rasanya. Okey, mula-mula kita sediakan satu carta pengelasan. Kita bahagikan kepada dua kumpulan. Iaitu, kita lihat kat sini melalui rasa. Ada rasa manis dan rasa masam. Jadi kita tulis ciri yang kita ingin kelaskan, iaitu masam dan manis. Okey, kita pergi satu persatu. Okay, kita lihat buah ciku. Okay, buah ciku apakah rasanya? Ciku manis. Jadi kita telah gunakan buah ciku, kita tanda sikit. Ciku. Okay, apple pula. Apa rasa apple? Ya, apple juga rasanya manis. Okay, kita tandakan, kita dah tulis kat sini. Kemudian buah oren rasanya masam. Kita tulis kat sini. Tandakan bahawa kita dah gunakan dia. Dan buah kedondong rasanya masam. Jadi macam inilah kita kelaskan buah tersebut mengikut ciri rasa masam dan manis. Bolehkah kamu kelaskan buah-buahan tersebut mengikut bentuknya? Boleh ke tak? Agaknya ya, boleh, sebab kita dah cirikan tadi buah-buahan itu mengikut rasa dan bentuk. Okey, jadi mari kita kelaskan buah-buahan ini berdasarkan bentuknya. Baik, kita tengok satu-satu. Buah ciku, apa bentuknya? Bujur. Jadi kita tulis dekat bahagian bujur. Buah ciku, okey, dah tulis. Kemudian buah apple. Buah apple, apakah bentuknya? Buah apple bentuknya bulat. Okey, apple bulat. Kita tulis kat sini. Apple. Okey, buah oren, apakah bentuknya? Buah oren bentuknya bulat. Jadi kita tulis kat sini buah oren. Dan juga buah kedondong bentuknya kita lihat bujur.
tulis buah kedondong bentuk hujung. Jadi sekarang kita telah kelaskan buah-buahan tersebut mengikut bentuk dia. Jadi kita dah kelaskan dua ciri, iaitu ciri rasa dan ciri bentuk. Mari uji, kelaskan saya. Okey, mari kita buat aktiviti ini bersama-sama. Alat dan bahan: tanah liat, loceng, kek cawan, whistle, span dan guli. Aktiviti kumpulan: langkah-langkah, kenal pasti ciri-ciri objek di atas. Asingkan objek tersebut kepada kumpulan objek lembut dan keras. Lengkapkan carta pengelasan seperti di bawah. Okey, baiklah. Jadi kita asingkan objek itu mengikut lembut dan keras. Okey, baik. Kita tengok dulu ke sini. Bagi objek yang lembut, cikgu akan bulatkan. Okey. Kita lihat satu-satu. Tanah liat. Tanah liat ialah lembut. Okey, lembut kita bulatkan. Okey, loceng. Loceng keras kan. Jadi tak bulatkan. Kek cawan lembut kita bulatkan. Whistle keras. Span lembut kita bulatkan. Dan guli keras. Jadi untuk yang lembut kita akan tulis di kawasan ini dan keras di bahagian ini. Okey, di tanah liat tadi lembut ada, dua loceng berada di tempat yang keras dan whistle juga berada di tempat yang keras. Seterusnya span berada di bulan lembut, kicauan lembut dan juga guli lembut. Jadi begitulah caranya kita mengasingkan dan kita mengelaskan objek mengikut cirinya. Soalan, nyatakan deria yang kamu gunakan semasa mengenal pasti objek tersebut. Macam mana kita kenal pasti ciri objek tersebut? Apakah deria yang kita gunakan? Tadi kita kelaskan atau kenal pasti ciri itu mengikut lembut dan keras. Apa deria yang kita gunakan? Lembut dan keras. Bolehkah kita gunakan deria pelihatan untuk tahu lembut dan keras? Tak boleh. Jadi kita dapat mengetahui objek tersebut lembut dan keras menggunakan deria sentuhan. Apakah ciri lain yang boleh kamu gunakan untuk mengelas objek di atas? Okey, kalau lihat tadi kita dapat kelaskan mengikut ciri mengeluarkan bunyi dan tidak mengeluarkan bunyi. Sebagai contoh, yang mengeluarkan bunyinya tadi ialah loceng dan whistle. Dia dapat mengeluarkan bunyi, dan objek lain dia tak dapat mengeluarkan bunyi. Pengelasan objek juga boleh dibuat berdasarkan ciri objek yang berlawanan. Ciri objek yang berlawanan macam mana tu? Contohnya ialah besar dan kecil, atau berbau dan tidak berbau. Contoh, gajah besar, harimau besar, kecil, semut kecil, labah-labah kecil, rama-rama kecil, belalang kecil. Itu cara contohnya lah, ciri yang berlawanan. Ataupun berbau, tidak berbau. Okey. Baik, jadi kita dah belajar, kita uji kefahaman kita. Latihan hari ini, mari kita kelaskan rasa. Buku aktiviti muka surat 25. Mari kelaskan rasa. Kelaskan objek berikut mengikut ciri yang dikenal pasti menggunakan deria rasa. Jadi kamu kelaskan pertama. Macam mana nak buat? Kita asing dulu. Bulatkan dulu makanan yang manis, senang supaya kita tak tertukar nanti. Bulatkan makanan yang manis dan biarkan saja makanan yang masam. Jadi kamu bulatkan yang manis tu, kamu tulis kat sini semua. Masam kat sini semua. Okey, jadi setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kerana sudah menonton.
Jangan lupa sila like dan komen nama anda di bawah. Berjumpa lagi kita pada kelas yang akan datang. Dan terima kasih. Bye. Jika telah selesai menonton, sila komen nama dan kelas anda di bawah.